Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 8 orang ahli. Yang pertama, Muhammad Irfan Hanif. Yang kedua, Muhammad Akil. Yang ketiga, Muhammad Nur Aiman. Keempat, Muhammad Akif Naim. Yang kelima, Nur Aina Shasha. Keenam, Nur Arisa Yasmin. Ketujuh, Nur Amirah Alia. Dan yang terakhir, Nahir Rashad. Definisi bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem lambang bunyi arbitari yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Ia bermakna inti sebuah bahasa adalah ucapan yang menggabungkan bunyi dan makna sesuatu perkara yang berlaku di persekitaran. Disebabkan sifat arbitarinya, setiap kelompok masyarakat boleh membuat kata atau simbol tersendiri sesuai dengan kesepakatan, pengaruh asal-usul dan budaya. Oleh hal yang demikian, setiap kelompok masyarakat, suku maupun bangsa memiliki bahasa yang tersendiri, lalu menjadikan wujudnya variasi bahasa yang menarik dan unik di dunia ini. Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai budaya dan kaum yang semestinya berbeza kaum bermaksud berbeza bahasa dan adat resam. Hal ini dikatakan demikian kerana perbezaan tersebut boleh membawa kepada pergaduhan antara kaum yang akhirnya membawa kepada keruntuhan negara. Malaysia terdiri daripada 32.4 juta penduduk dengan penduduk bumi putera mencatatkan 69.4% diikuti etnik Cina 23.2%, India 67% dan lain-lain 0.7%. Oleh itu, pembelajaran bahasa Mandarin dan Tamil wajar dipelajari oleh kaum Melayu. Walau bagaimanapun, kerajaan Malaysia berusaha menjadikan bahasa Cina dan Tamil sebagai mata pelajaran elektif yang dipelajari oleh pelajar Cina dan India peringkat sekolah menengah dan tiada larangan kepada pelajar lain daripada mempelajari bahasa lain. Akan tetapi, walaupun dinyatakan sedemikian, kaum Melayu masih juga tidak mahu atau malas mempelajari bahasa Cina dan Tamil. Walhal mempelajari bahasa tersebut boleh membawa kepada kebaikan. Akan tetapi, bahasa Mandarin dan Tamil ini sering diperdebatkan oleh kaum Melayu kerana mereka gemar mempelajari bahasa lain, contohnya seperti bahasa Jepun. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka memupuk minat untuk melancongkan negara Jepun tersebut disebabkan keindahan di sana. Terdapat beberapa objektif kajian, antaranya menganalisis kemahiran dalam bahasa Mandarin atau Tamil sama ada memberi kelebihan dalam pasaran pekerjaan sekarang. Yang kedua, menyelidik penglibatan dalam komuniti yang mempraktikkan bahasa Mandarin atau Tamil sama ada memberi manfaat sosial yang lebih besar dalam memahami kepelbagaian budaya di sekeliling kita. Yang ketiga, mengetahui keperluan yang lebih mendesak bagi orang Melayu untuk mempelajari salah satu daripada kedua-dua bahasa tersebut. Yang keempat, melihat perspektif pelajar universiti terhadap penguasaan bahasa Mandarin dan Tamil dalam usaha memahami kepelbagaian budaya di sekeliling kita. Dalam kajian topik ini, kami memperolehi 4 persoalan, antaranya adalah adakah anda rasa kemahiran dalam bahasa Mandarin atau Tamil memberi kelebihan dalam pasaran pekerjaan sekarang? Yang kedua, adakah anda rasa penglibatan dalam komuniti yang mempraktikkan bahasa Mandarin atau Tamil memberi manfaat sosial yang lebih besar? Yang ketiga, pernahkah anda menghadapi situasi di mana penguasaan bahasa Mandarin atau Tamil memberikan kelebihan dalam urusan harian atau profesional anda? Yang keempat, adakah anda merasakan penguasaan bahasa Mandarin atau Tamil membantu dalam memahami kepelbagaian budaya di sekeliling kita? Dalam kajian kami, prosedur memungut data telah dijalankan menggunakan instrumen seperti soalan selidik dan perpustakaan. Seterusnya adalah demografi soal selidik kami di mana responden adalah lingkungan berumur 20 ke 25 tahun bersamaan 79.1%, di mana kebanyakannya adalah mahasiswa-mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang seterusnya, demografi jantina di mana 59.7% adalah responden perempuan manakala 40.3% adalah lelaki. Dari segi etnik pula, majoriti adalah Melayu, merangkumi majoriti 92.5%, 3% Cina, 3% India dan 1.5% Indonesia. Analisis data pula,
mengungkapkan majoriti responden berasal daripada tahun pengajian 2 iaitu 65.7%, diikuti tahun pengajian 1 26.9% dan 7.1% adalah daripada pengajian tahun 3. Soalan kajian yang pertama. Adakah anda rasa kemahiran dalam bahasa Mandarin atau Tamil memberi kelebihan dalam pelaksanaan pekerjaan sekarang? Sebahagian besar responden iaitu 79.1% jawab ya, manakala 17.9% jawab mungkin dan 3% jawab tidak. Soalan kajian yang kedua. Adakah anda rasa pelibatan dalam komuniti yang mempraktikkan bahasa Mandarin atau Tamil memberi manfaat sosial yang lebih besar? Berdasarkan carta pagi ini, kita dapat melihat bahawa 79.1% daripada responden menyatakan ya, manakala 19.4% menyatakan pendapat mungkin dan 1.5% menyatakan pendapat tidak. Soalan kajian yang ketiga. Pernahkah anda menghadapi situasi di mana penguasaan bahasa Mandarin atau Tamil memberi kelebihan dalam urusan harian atau profesional anda? Sebahagian 55.2% dari responden menyatakan ya, manakala 22.4% menyatakan mungkin dan 22.4% lagi menyatakan tidak. Membantu dalam memahami kepelbagaian budaya di sekeliling kita. Berdasarkan catatan ini, kita dapat lihat 64.2% dari responden menyatakan ya, manakala 20.9% menyatakan mungkin dan 14.9% menyatakan tidak. Hasil kajian menunjukkan keperluan yang tinggi untuk memperkukuhkan penguasaan bahasa Mandarin dan Tamil di kalangan orang Melayu, terutama dalam menghadapi dinamika pasaran kerja global. Pandangan positif terhadap nilai bahasa dalam pekerjaan, kehidupan sosial dan pemahaman kepelbagaian budaya menyoroti kepentingan integrasi bahasa dalam pendidikan formal dan informal. Untuk merangkumi pandangan pelbagai responden, disarankan agar pihak berkuasa pendidikan, majikan dan masyarakat setempat bekerjasama dalam mengembangkan program latihan bahasa yang sesuai dengan keperluan masyarakat yang berbilang kaum dan budaya di Malaysia. Ini akan memastikan kesepaduan bahasa dalam pelbagai konteks kehidupan, memberikan manfaat kepada perkembangan individu dan menyumbang kepada keharmonian dan kekayaan budaya masyarakat di Malaysia. Sekian, itu sahaja dari kami. Terima kasih.